A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google wa insyaallah fi hadzal video sadunakish anil mawdu' mufrad musanna wa jam'i. Selamat datang Ustaz ucapkan ke channel Ustaz Google dan insyaallah pada hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan tajuk mufrad musanna dan jama'. Baik. Apakah itu mufrad, musanna dan jamak? Okey, baik. Mufrad, musanna dan jamak ini juga kita panggil sebagai isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Pembahagian ini kita nak merujuk kepada apa? Pembahagian isim daripada bahagian dia dari segi bilangan. Kita nak bagikan isim itu baru maksud, ada yang baru masuk satu, ada isim itu baru maksud dua, ada satu isim itu kata nama itu baru maksud kepada jamak. Kalau bahasa Inggeris kita panggil singular, plural. Tapi kalau bahasa Arab dia lagi advance. Kalau bahasa Inggeris dia ada singular dengan plural dia. Tapi kalau bahasa Arab dia ada dua. Perkataan menunjukkan kepada dua. Okey, baik. Jadi pembahagian ini merujuk kepada bilangan sesuatu isim terbagi kepada mufrad, musanna dan jamak. Okay, baik. Jadi sekarang kita tengok apa itu mufrad, musanna dan jamak. Mufrad dulu. Merujuk kepada bilangan satu sesuatu isim. Jadi mufrad ini menunjukkan kepada isim itu maksud dia ada satu je benda tu. Terbagi kepada mufrad muzakkar, mufrad muannas. Jadi terbagi kepada mufrad yang laki, lepas tu mufrad yang perempuan. Baik, jadi mufrad muzakkar contohnya muslimun. Kalau mufrad muannas ni contoh dia muslimatun. Dia maksudnya kat sini adalah seorang lelaki, seorang muslim, yang ni seorang muslimah. Ada seorang je maksud dia. Baik, jadi apabila kita nampak perkataan muslimun, kita nampak perkataan muslimatun, kita faham oh ni baru maksud satu saja orang Islam. Baik. Baris akhirnya boleh berubah kepada dhammah, fathah, kasrah bergantung pada kedudukan dalam ayat. Baik, contohnya muslimah dengan muslimatin. Jadi dia kadang-kadang boleh muslimun, kadang-kadang boleh musliman, kadang-kadang boleh muslimin. Itu pada kedudukan pada ayat. Begitu juga dengan muslimatun ni boleh jadi muslimatan, boleh jadi muslimatin. Okey, baik. Musanna merujuk kepada bilangan dua sesuatu isim. Baik, jadi musanna ni pula dia menunjukkan kalau kita nampak perkataan ni kita akan faham dia ada dua benda tu. Jadi macam mana nak tahu? Ditambah huruf alif nun di akhir isim. Jadi daripada mufrad ni kan, daripada mufrad ni muslimun, muslimatun ni kan, dia akan tambah alif nun. Dia akan tambah alif nun kat ujung. Jadi kalau tambah alif nun ini menunjukkan kepada dua. Menunjukkan kepada dua. Contohnya, dia terbagi kepada musanna muzakkar dengan musanna muannas. Muzakkar muannas contohnya muslimani. Musanna muannas contohnya muslimatani. Muslimani, muslimatani. Nampak? Dia tambah alif nun daripada muslimun dia tambah alif nun. Muslimatani dia tambah alif nun. Okey, baik. Jadi apabila kita nampak kata muslimah ni kita akan faham dia membawa maksud dua orang muslim. Kalau muslimatan ni dua orang muslimah. Okey, baik. Jadi huruf alif nun tersebut boleh bertukar kepada ya nun bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. Okey, baik. Jadi huruf alif nun ni yang kita tambah ni tanda musannah kadang-kadang dia boleh bertukar kepada ya nun bergantung kepada kedudukannya dalam ayat. Okey, baik. Jadi contohnya kadang-kadang muslimah ni, kadang-kadang muslimai ni dia ya sebelum dia baris atas. Ya sebelumnya baris atas. Muslimata ni kadang-kadang boleh tukar jadi muslimatai ni. Huruf ya mati. Alif nun ni tukar jadi ya nun sebelumnya berbaris atas. Okey. Baik. Jadi kalau kita tengok musanna muannas ini dia asalnya muslimatun kan. Untuk nak tambahkan jadi isim musanna ni dia nak tambah alif nun. Jadi ta marbutah ni kita tak boleh tambah alif nun terus kan. Ta marbutah ni memang tak bersambung mana-mana huruf dah. Jadi kita akan tukarkan dia jadi ta biasa ni kita tukarkan jadi ta biasa ni, maka kita tambahkan dia dengan alif nun. Okey, baik. Kita tengok pula jamak pula. Okey, jamak merujuk kepada bilangan isim yang lebih daripada dua. Jamak ni kalau bahasa Inggeris ni plural lah. Dia menunjukkan kepada isim yang kalau kita tengok isim ni kita tahu ini maksud dia ada banyak. Dia ada banyak lebih daripada dua. Maknanya 3, 4, 5, 6, 7 sampai habis. Itu maksudkan jamak. Okey, terbagi kepada 3 bahagian. Dia ada 3 bahagian. Kalau mufrad dengan musanna,
dia bagi pada dua je kan, mufrad musanna, mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar, mufrad muannas. Kalau isim musanna, musanna muzakkar, musanna muannas. Kalau jamak terbagi pada tiga. Kita tengok apa dia. Yang pertama, jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni jamak untuk laki ni. Ditambah huruf waw nun di akhir isim. Ditambah huruf waw nun di akhir isim. Jadi kalau musanna tadi tambah alif nun. Muzakkar tambah waw nun. Okey, baik. Huruf waw nun tersebut boleh bertukar kepada ya nun bergantung kepada kedudukannya di dalam ayat. Contohnya muslimuna dengan muslimaini. Asalnya muslimuna kan. Muslimuna ni ni yang asas dia lah. Jadi dia tambah waw nun. Asalnya muslimun untuk mufrad. Nak jadikan dia jamak tambah waw nun. Okey. Dan ada juga dia akan berubah menjadi ya nun juga. Bertukar menjadi ya nun juga. Okey, beza dia dengan ya nun dekat musanna tadi. Musanna tadi kan. Musanna pun bertukar jadi ya nun juga tadi kan. Dia pun tukar jadi ya nun juga. Bezanya apa? Sebelum ya ni. Kalau musanna sebelum ya baris atas, kalau jamak sebelum ya baris bawah, jadilah muslimina. Kan beza kan cara sebutnya kan. Okay, baik. Jadi bila kita tengok muslimuna dengan kita perkataan muslimina, kita akan faham tambah waw nun, tambah ya nun yang sebelumnya berbaris bawah ini menunjukkan kepada isim itu membawa maksud jamak, iaitu lebih daripada dua bilangan dia. Seterusnya jamak muannas salim. Jamak muannas salim pula apa? Ditambah huruf alif ta di akhir isim. Okey, baik. Jadi kalau jamak muzakkar salim tambah waw nun. Kalau jamak muannas salim tambah alif ta. Okey. Baris akhirnya boleh berubah kepada dhammah dan kasrah, iaitu bagi bawah bergantung pada kedudukan dalam ayat. Jadi dia perubahannya ada dua je, sama ada baris depan ataupun baris bawah. Contohnya apa? Muslimatu dengan muslimati. Muslimatun atau muslimati. Asalnya muslimatun kan. Lepas tu tambah alif ta. Tambah alif ta dengan tambah alif ta yang berbaris depan muslimatun, ataupun tanya baris bawah kita panggil muslimati. Muslimati. Okey. Okey, baik. Seterusnya, jamak taksir. Jamak taksir. Isim ini hadir dengan tidak punya kaedah yang tetap. Di jamak taksir ni jamak special case ni kita panggil. Okey, baik. Ia hadir dari kaedah simai, kebiasaan orang Arab. Okey, baik. Jadi kalau isim jamak muannas salim dengan jamak muzakkar salim ni kita panggil kaedah kiasi. Kaedah kiasi itu kita kiaskan, tambah waw nun, tambah ya nun, tambah alif ta. Kalau jamak taksir ni tambah apa? Dia ada macam-macam penambahan dia. Jadi dia hadir dengan kaedah simai, iaitu kebiasaan orang Arab. Kita biasa dengar orang Arab macam mana cakap. Jadi dia hadir kaedah simai. Okey, perubahan dia pada akhir perkataan seperti isim mufrad. Jadi contohnya apa? Contohnya kalau perubahan akhir mufrad ni dia berubah segi apa? Dari segi baris je. Ada baris atas, baris depan dengan baris bawah. Dhammah, kasrah dengan fathah. Macam ni. Macam ni. Dia berubah. Depan, atas, bawah. Dia punya hukum dia sama macam isim mufrad. Dia punya perubahan pada akhir huruf dia. Baik, jadi asalnya talibun kepada tullabun. Jadi talibun ni adalah mufrad. Jadi tukar kepada tullabun, iaitu jamak taksir. Jadi talibun boleh jadi kan perubahan dia boleh talibun, taliban, talibin kan. Dia punya variasi dia. Jadi tulab macam tu juga. Dia boleh tullabun, tullaban, tullabin. Okey, baik. Jadi kita tengok inilah dia perbahagian isim dari segi bilangan. Dia terbagi kepada mufrad, musanna dan jamak. Mufrad dia tak ada apa-apa penambahan. Musanna ada tambah alif nun. Jamak jamak ada 3. Kalau jamak muzakkar salim tambah waw nun. Kalau jamak muannas salim tambah alif ta. Jamak taksir kaedah simai. Okey, baik. Jadi kalau kita nak tahu masa bila guna baris atas, masa guna baris bawah ni kan untuk isim mufrad ni kan. Kalau musanna ni masa bila guna muslimah ni, masa bila guna muslimah ini. Masa bila tu semua tu kita kena tengok dalam bab al-i'rab. Kena tengok dalam bab al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat. Jadi nak tahu dia macam mana dia nak berubah kedudukan dia, kena duduk dekat dalam
dia kena berubah bergantung kedudukan perkataan tu dalam ayat. Apa? Kedudukan dalam ayat itu tajuk lain. Itu tajuk lain. Kita kena hadam tajuk-tajuk nahu yang lain. Jadi kena tengok dalam bab Ustaz cadangkan kena tengok dalam video Ustaz Al-I'rab. Okay, baik. Jadi saja daripada Ustaz, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah itu datang kelemahan dari Ustaz sendiri. Halukat lisani ma'ifah. Jangan lupa tolong share, tolong like dan tolong subscribe channel Ustaz Google. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.